Kenyataan PMO dedah perangai sebenar Muhyiddin. Anwar dedah punca sebenar Dewan ditangguh. Mengapa Ismail Sabri bersungguh bertahan Muhyiddin? Najib desak Muhyiddin bertanggungjawab letak jawatan. Kerajaan Perikatan Nasional mempertahankan tindakan mereka membatalkan ordinan darurat adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta perlembagaan negara. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan sudah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang khas Parlimen pada 26 Julai lalu. Kata PMO, mengikut perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan, Agong perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Oleh kerana darurat tidak disambung, Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan oleh Tuanku sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Susulan ketetapan ini, PMO pada 22 Julai telah menerima draft ordinan darurat pembatalan 2021 yang disediakan Jabatan Peguam Negara. Ordinan ini memperuntukkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan Agong dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai 2021, kata kenyataan itu. Menjelaskan kedudukan itu, PMO berkata selepas Majlis Raja-Raja berpendapat tiada keperluan darurat disambung selepas 1 Ogos dan Parlimen perlu bersidang segera, kerajaan mengadakan perbincangan teliti pada 21 Julai. Selain membuat keputusan untuk menasihati Agong berkenaan pembatalan ordinan darurat, PMO berkata Kabinet juga memutuskan untuk tidak menasihatkan Agong membuat proklamasi darurat baru. Pada 23 Julai pula, kata PMO, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengutuskan surat kepada Agong bagi menyembah maklum nasihat Kabinet mengenai pembatalan ordinan terbabit dan memohon limpah perkenan baginda mengenainya. Susulan itu, Agong menitahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Idrus Harun menghadap untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai perkara tersebut. Apabila mesyuarat khas Dewan Rakyat bermula pada 26 Julai, semua ordinan darurat dibentangkan di atas meja Dewan Rakyat selaras dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Namun, kata PMO, Ahli Parlimen Pembangkang mendesak agar merungkaikan ordinan darurat berkenaan. Selepas itulah, kata PMO, Taqiyuddin memaklumkan kepada Dewan Terbabit mengenai keputusan kerajaan untuk membatalkan ordinan berkenaan. Muhyiddin juga katanya menghadap Agong bersama Idrus pada jam 12 tengah hari 27 Julai bagi menjelaskan kedudukan tersebut. Semasa sesi menghadap itu, Perdana Menteri sekali lagi memberikan nasihat kepada baginda mengenai ordinan darurat tersebut serta kekeliruan yang ditimbulkan pembangkang semasa Dewan Rakyat bersidang. Perdana Menteri juga menyembah maklum pandangan kerajaan bahawa semua ordinan darurat tersebut tidak perlu diungkaikan oleh Parlimen, memandangkan Jemaah Menteri sudah menasihati Agong untuk membatalkannya. Di samping itu, sidang Parlimen yang berlangsung adalah mesyuarat khas yang diadakan mengikut Peraturan Mesyuarat 11/3 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat yang agendanya ialah penerangan menteri dan tiada sebarang usul untuk mengungkai ordinan darurat. Katanya, Perdana Menteri menekankan bahawa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab beliau adalah penting untuk beliau bertindak mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Justru beliau menasihatkan rakyat supaya bertenang dan insya-Allah isu ini akan dapat diselesaikan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan, katanya. Mas Sabri dia tahu undang-undang, ya. Dia patut test di Dewan. Sebab apa takut test di Dewan? Dia menteri, dia anak faham. Dia faham tak derhaka? Dia faham tak titah diraja? Dia faham tak peranan Parlimen? Orang seperti ini untuk berdegil, berkeras untuk derhaka dalam soal yang jelas, saya nak nasihatkan dia. Baca undang-undang, hormati perlembagaan dan hormati titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin harus diuji di Parlimen, kata Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Ketua Pembangkang membuat desakan itu pada sidang media keduanya di Parlimen dengan menyatakan hanya dengan cara itu sahaja dapat menentukan sama ada Muhyiddin mempunyai majoriti atau tidak. Kenyataan Anwar itu susulan penjelasan timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa kerajaan masih mendapat sokongan melebihi 110 ahli Parlimen yang masih bersama kerajaan. Ismail Sabri, dia tahu undang-undang, dia patut uji di Dewan. Sebab apa takut uji di Dewan? Dia menteri, dia anak pahang, dia faham tak derhaka, dia faham tidak titah diraja, dia faham tidak peranan Parlimen. Orang seperti ini berdegil, berkeras, derhaka dalam soal yang jelas. Saya tak nasihatkan dia baca undang-undang, hormati perlembagaan dan hormati titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong, kata Anwar.
Dalam sidang media sama, Anwar turut memaklumkan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun dan membantah keputusannya yang mempermainkan ahli parlimen dengan menangguh berulang kali sidang Dewan Rakyat. Kita beritahu kepada speaker yang mana dia baca kenyataan Istana Negara derhaka. Keduanya, beliau ketepikan perlembagaan. Dan ketiga, menghina parlimen dan speaker tidak layak untuk teruskan tugas kalau keadaannya begini. Beliau nak cuba pertahankan kerajaan yang sudah hilang majoriti dan keabsahan yang nyata, terutama dengan pendirian kami dan pendirian yang disebut dalam kenyataan Presiden UMNO bahawa tarik sokongan terhadap Muhyiddin, katanya. Anwar berkata, tindakan timbalan yang di-Pertua Dewan Rashid Hasnun menangguhkan Dewan Rakyat petang juga tidak jelas apabila beliau tidak memaklumkan sampai bila penangguhan itu. Kita mahu jaminan daripada speaker bahawa sidang akan diadakan seperti biasa pada Isnin dan speaker memberi jaminan bahawa sidang akan diadakan. Kita telah beritahu kepada semua ahli parlimen supaya hadir pada 10 pagi Isnin depan, katanya. Sidang media tersebut turut dihadiri pemimpin Pakatan Harapan iaitu Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Terdahulu persidangan khas Dewan Rakyat ditangguhkan susulan dimaklumkan terdapat 4 kes positif wabak penyakit berbahaya dikesan di Parlimen. Susulan penangguhan beberapa kali sidang Dewan Rakyat, wakil pembangkang mendakwa Muhyiddin sebenarnya cuba mengelak apabila beliau sudah hilang sokongan majoriti ahli parlimen dan menderhaka kepada Titah Agung selepas istana menzahirkan rasa duka cita dengan pembatalan semua ordinan darurat walhal ia belum lagi diperkenan baginda. Pemimpin Barisan Nasional saling bercanggah berhubung kenyataan yang mendakwa bahawa hampir semua ahli parlimen Barisan Nasional menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kenyataan yang dipertikaikan yang ditandatangani oleh Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendakwa bahawa dia telah mempengerusikan mesyuarat yang melibatkan 40 ahli parlimen dari gabungan itu yang secara bulat suara menyokong kerajaan di bawah kepimpinan Mahyadin Mat Yassin. Mahyadin adalah nama sebenar Muhyiddin. Pembantu Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memberitahu Portal Malaysia Kini bahawa kenyataan itu sahih untuk rekod Barisan Nasional mempunyai 42 ahli parlimen. Bagaimanapun, Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional Muhammad Safri Abdul Aziz kemudian mengeluarkan kenyataan lain yang menafikan kenyataan Ismail yang telah disiarkan di laman Facebook rasmi Barisan Nasional. Ibu pejabat Barisan Nasional menafikan mengenai kewujudan surat yang menggunakan logo dan alamat parti seperti yang tersiar dan viral ketika itu. Sebarang kenyataan rasmi parti hanya dikeluarkan oleh pengerusi atau Setiausaha Agung Parti dan hanya akan dikeluarkan melalui saluran rasmi komunikasi parti, katanya. Kenyataan Muhammad Safri berkenaan pertikaian itu timbul di tengah keraguan mengenai sokongan terhadap Muhyiddin susulan teguran dari Istana Negara. Istana Negara mengeluarkan kenyataan bagi memaklumkan rasa amat duka cita yang di-Pertuan Agong terhadap cara ordinan darurat dibatalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kenyataan Istana Negara itu mengesahkan jangkaan banyak pihak bahawa pembatalan ordinan darurat tersebut dibuat tanpa mendapat perkenan Agong. Pejabat Perdana Menteri bagaimanapun mendakwa Muhyiddin telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang Parlimen khas diadakan pada 26 Julai dan Agong terikat di bawah artikel 40-1 Perlembagaan Persekutuan untuk bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet. Sementara itu, pada sidang media di lobi Parlimen setelah Dewan Rakyat ditangguhkan, Ahli Parlimen Pekan Najib Razak mengatakan Muhyiddin harus mengambil tanggungjawab dan mengundurkan diri susulan teguran terhadap kerajaan itu. Berikutan dengan kemurkaan Duli Yang Maha Mulia, maka saya berpendirian bahawa Perdana Menteri mesti mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku dan pilihan terbaik ialah untuk Muhyiddin berundur secara kehormat, katanya dalam sidang media di bangunan Parlimen. Najib juga mengulangi keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional tetapi bukan untuk Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri, keputusan yang banyak ditentang oleh ahli Parlimen UMNO. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi, maka saya secara peribadi berpendapat bahawa Perdana Menteri mesti mengambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku sebagai ketua kerajaan. Saya pernah menjadi ketua kerajaan selama 9 tahun dan saya tahu bahawa urusan ini urusan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong dan tidak boleh sebenarnya diwakili kepada menteri-menteri ataupun pada pihak yang lain. Berikutan dengan kemurkaan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ini, maka saya berpendirian bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin mesti ambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku dan pilihan terbaik ialah untuk Tan Sri Mahyudin berundur secara kehormat kerana ini adalah satu yang mencerminkan bahawa
Perdana Menteri mengambil tanggungjawab atas apa yang telah dilakukan atas nama kerajaannya. Muhyiddin Yassin mesti bertanggungjawab atas tindakan kerajaannya dan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, kata Najib Razak. Ahli Parlimen pekan itu berkata, walaupun seorang lagi individu, Menteri Undang-Undang Tauhidin Hassan telah mengelirukan Dewan Rakyat, tanggungjawab mengenai kesalahan itu tetap terletak atas bahu Perdana Menteri sendiri. Susulan rasa murka yang dizahirkan yang di Pertuan Agong, saya berpendirian bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mesti mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku. Pilihan yang terbaik adalah untuk beliau berundur secara terhormat kerana ini akan mencerminkan bahawa Perdana Menteri mengambil tanggungjawab terhadap apa yang berlaku atas nama kerajaannya, katanya dalam sidang. Pokoknya beliau tidak boleh meletakkan tanggungjawab itu atas bahu pihak lain. Saya pernah menjadi ketua kerajaan selama 9 tahun dan saya tahu bahawa urusan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dibenarkan diwakili kepada menteri-menteri ataupun pihak yang lain. Najib berkata, beliau sendiri tampil bertanggungjawab atas segala apa yang berlaku ketika menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata, pendiriannya mendesak Muhyiddin berundur adalah selaras dengan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Ini bukan desakan peribadi, ini soal prinsip asas hal ehwal kerajaan, khususnya daripada segi demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, kata Najib. Tambahnya, UMNO juga memutuskan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri tetapi masih menyokong pentadbiran Perikatan Nasional.